adalah pengenalan. Solat sunat bermaksud solat yang dilakukan secara sukarela dan bukan dalam keadaan yang terpaksa. Solat sunat ini juga disebut sebagai solat tatawuk dan juga nawafil. Solat-solat sunat ini didirikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tanda mengabdikan diri kepadanya. Ia juga tanda rasa bersyukur seseorang hamba kepada Tuhannya dengan segala nikmat yang telah diberi. Sesungguhnya, solat sunat mempunyai banyak kelebihan dan fadilat yang tersendiri bagi mereka yang mengerjakannya. Antara kelebihan solat sunat ialah dapat menambah kesempurnaan solat fardu, dapat meningkatkan iman dan menguatkan jati diri. Ianya juga mendapat rahmat Allah bagi sesiapa yang melakukannya. Kesimpulannya, kajian ini dilaksanakan untuk membincangkan isu solat-solat sunat berdasarkan kedudukan, masa dan juga tempat. Solat sunat rawatib ialah solat sunat yang dirangkaikan bersama solat fardu yang dinamakan solat sunat qobliyah dan ba'diyah. Solat sunat qobliyah ialah solat sunat yang dilakukan sebelum solat fardu, manakala solat sunat ba'diyah ialah solat sunat selepas solat fardu. Sesetengah ulama menamakan solat ini dengan tawabi' al-furud, iaitu solat ikutan fardu, kerana mereka berpendapat bahawa solat rawatib ini lebih afdal berbanding solat sunat lain. Solat rawatib terbahagi kepada dua bahagian, iaitu muakkad dan ghairu muakkad. Rawatib muakkad bermaksud solat sunat yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah SAW, sehingga kan sebahagian ulama berpendapat bahawa sesiapa yang sengaja meninggalkannya akan dicemuh kerana kedudukan yang penting dan tidak pernah ditinggalkan Rasulullah SAW. Terdapat 10 rakaat solat rawatib muakkad, iaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum solat zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Kemudian, solat sunat rawatib ghairu muakkad adalah solat sunat yang tidak ditekankan atau dipentingkan oleh Nabi SAW, iaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 4 rakaat sebelum asar dan 2 rakaat sebelum isyak. Hikmah melaksanakan solat ini adalah untuk melengkapkan segala kekurangan daripada solat fardu, seperti was-was, tidak khusyuk, tersilap baca ayat dan sebagainya. Seterusnya, solat sunat hajat. Solat sunat hajat adalah solat yang disyariatkan mengerjakannya 2 rakaat dan bacaannya adalah sama seperti solat-solat sunat yang lain. Solat ini dinamakan solat hajat kerana mereka yang mengerjakannya akan mengadu dan meminta hajatnya kepada Allah. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 45 yang bermaksud, mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Sesungguhnya solat itu amat berat untuk dilakukan kecuali kepada orang yang khusyuk. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Auf radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW keluar menemui kami dan bersabda, sesiapa yang ada sesuatu hajat kepada Allah SWT atau pada sesiapa di kalangan anak Adam, hendaklah dia mengambil air wuduk dengan sempurna dan kemudian hendaklah dia bersembahyang 2 rakaat, kemudian memuji Allah SWT serta Nabi SAW. Seterusnya berdoa, La ilaha illallah al-halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibat rahmatik, wa azaima maghfiratik, wal ismatan min kulli dhanbi, wal ghanimatan min kulli bir, wassalamatan min kulli ithim, la tada'li dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala hajatan hiya laka ridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Selepas itu, hendaklah dia memohon urusan dunia atau akhirat seperti yang dikehendakinya, nescaya ia akan diperkenankan. Hadis ini adalah hadis riwayat At-Tirmizi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Hukum salat hajat adalah sunat sebagaimana yang telah disepakati oleh ulama fuqaha. Seterusnya, isu kedudukan di antara solat sunat hajat dan solat sunat rawatib. Ulama berbeza pendapat berkenaan hukum solat hajat kerana dalil yang digunakan dalam isu ini diperselisihi status hukumnya, yang mana sebahagian berpendapat bahawa hadis tersebut dhaif dan tidak boleh dijadikan hujah, manakala sebahagian lain berpendapat boleh menggunakan hadis tersebut jika dikuatkan dengan syawahidnya yang boleh dikategorikan di bawah fadail al-amal selagi tergolong di bawah asal yang sabit. Maka dibolehkan solat hajat selepas melakukan solat fardu, dan solat ba'diyah boleh dilakukan selama mana masih berada dalam waktunya, tetapi sebaiknya adalah mengikut urutan yang telah
yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, iaitu solat fardu diiringi dengan solat rawatib. Solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih ialah ibadat solat sunat yang dilakukan pada waktu malam di dalam bulan Ramadan. Solat sunat ini dinamakan tarawih kerana orang yang melakukannya akan berehat selepas 4 rakaat, iaitu 2 rakaat dan juga 2 rakaat. Secara umumnya, tarawih bermaksud berehat, manakala solat tarawih pula adalah bermaksud solat yang merehatkan. Ianya dilaksanakan untuk menghidupkan malam Ramadan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia juga dikira sebagai salah satu ibadah qiyamul lail yang sangat digalakkan dalam bulan Ramadan, sehingga Nabi Muhammad SAW menggelarkan ia sebagai qiyam Ramadan. Terdapat beberapa hukum mengenai solat sunat ini. Hukum yang pertama daripada Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan sebahagian fuqaha Malikiyah berpendapat bahawa solat sunat tarawih ini afdal untuk dilaksanakan secara berjemaah. Manakala pendapat yang kedua ialah Imam Malik, Abu Yusuf dan juga sebahagian Syafi'iyah pula berpendapat bahawa yang afdal menunaikan solat sunat tarawih ini adalah secara bersendirian di rumah. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, sesungguhnya seafdal solat bagi seseorang lelaki itu adalah di rumahnya, melainkan solat fardu. Kesimpulannya, hukum menunaikan solat tarawih adalah sunat muakkad, iaitu sunat yang dituntut untuk dilakukan sama ada secara bersendirian maupun secara berjemaah. Selain itu, bilangan rakaat solat sunat tarawih di Malaysia dilaksanakan sebanyak 8 rakaat atau 20 rakaat dan diteruskan dengan 3 rakaat solat sunat witir. Di samping itu, waktu solat sunat tarawih ini ditunaikan adalah selepas solat sunat ba'diyah isyak sehinggalah terbit fajar subuh. Umat Islam mempunyai suatu jangka masa yang panjang untuk melaksanakan solat sunat ini. Akhir sekali, antara kelebihan solat sunat tarawih ini sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa mereka dan akan memberi ganjaran pahala yang besar kepada mereka yang melaksanakan solat sunat ini. Selain itu, jiwa mereka yang melaksanakan solat sunat ini akan berada dalam keadaan yang tenteram dan aman damai. InsyaAllah. Solat berjemaah adalah solat yang dilakukan lebih daripada seorang atau secara beramai-ramai yang diketuai oleh seorang imam dan mempunyai makmum. Dalam Islam disarankan untuk solat berjemaah setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah dan membangun masjid, iaitu Masjid Nabawi. Berdasarkan hadis riwayat Muslim menunjukkan syarat untuk mendirikan solat secara berjemaah. Solatul jama'ati afdal min salatil fardhi bi 27 darajah. Maksudnya, solat berjemaah lebih afdal daripada solat bersendirian dengan 27 darjat. Salah satu ibadah yang dititik beratkan Rasulullah SAW adalah solat sunat tarawih kerana hanya dikerjakan pada bulan Ramadan sahaja. Solat sunat tarawih juga dipanggil sebagai solat al-lail kerana dikerjakan pada waktu malam. Malah juga dipanggil tarawihah kerana mempunyai waktu rehat di antara rakaat-rakaat yang berikutnya. Masalah solat sunat tarawih juga sudah lama dikaji tentangnya. Antara isunya adalah tentang solat berjamaah di masjid atau sendirian yang lebih afdal. Lagi pula, kedua-dua cara itu boleh dilaksanakan dalam Islam, malah dituntut supaya tidak meninggalkannya. Kebanyakan ulama berpendapat bahawa solat sunat tarawih berjamaah lebih afdal di masjid. Malahan juga sebahagian pendapat ulama mengatakan solat sunat tarawih sendirian adalah yang lebih utama. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari 1129, Ummu al-Mu'minun Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla zata lailatin fil masjid fa shalla bi salatihi nasun thumma shalla min al-qabilati fa kasura an-nas ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان. Maksudnya, sesungguhnya Rasulullah SAW pada suatu malam sedang solat di dalam masjid, maka orang ramai pun mengikut solat bersama baginda. Kemudian pada malam berikutnya baginda solat sekali lagi dan jemaah yang mengikutnya semakin banyak. Pada malam yang ketiga atau keempat, orang ramai berkumpul menanti ketibaan Rasulullah SAW. Sebaliknya, baginda tidak keluar kepada mereka. Apabila masuk waktu subuh, baginda bersabda kepada jemaah,
Sesungguhnya aku telah melihat apa yang kamu semua lakukan dan tidaklah yang menghalang aku dari keluar daripada kamu, melainkan aku takut solat itu akan difardukan ke atas kamu semua. Yang demikian itu berlaku pada bulan Ramadan. Daripada hadis di atas dapat dilihat solat sunat tarawih di masjid lebih afdal berbanding selainnya, kerana Rasulullah SAW menunaikan bersama orang ramai selama 3 hari berturut-turut. Pada masa kini, pandemik COVID-19 sering menjadi topik hangat dalam kalangan masyarakat. Terdapat berbagai perkara yang berubah apabila COVID-19 ini melanda Malaysia. Salah satu contoh adalah pelaksanaan solat sunat tarawih pada musim COVID-19. Ramai masyarakat di Malaysia bimbang akan penularan wabak ini semakin berluasa. Oleh itu, masyarakat mempertengahkan isu bahawa cara atau kaedah solat sunat tarawih pada masa itu. Kerajaan telah menguatkuasakan beberapa standard prosedur operasi dalam menunaikan solat sunat tarawih. Antaranya ialah solat sunat tarawih tidak dibenarkan untuk dilaksanakan di masjid maupun di surau ekoran kekhawatiran penularan wabak COVID-19 pada tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan. Namun begitu, setelah wabak ini agak reda dan jumlah kes COVID berkurangan, kerajaan telah menetapkan bahawa solat sunat tarawih di masjid dibenarkan dengan menhadkan jumlah rakaat, iaitu sebanyak 8 rakaat sahaja berbanding 20 rakaat. Solat sunat tarawih di masjid ketika pandemik mestilah mengikut SOP yang telah ditetapkan, iaitu memakai pelitup muka dan ada penjarakan antara seorang makmum dan makmum yang lain. Di kesimpulannya, solat sunat tarawih boleh didirikan di masjid maupun di rumah berdasarkan beberapa keadaan. Hal ini demikian kerana Islam merupakan satu agama yang mempunyai rukhsah atau keringanan dan tidak membebankan umatnya. Solat sunat wuduk merupakan satu solat sunat yang telah disyariatkan dan sabit sandarannya di sisi syarak. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu telah berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan olehnya, "Man tawadda'a wudu'i hadha thumma yusalli rak'ataini la yuhaddithu nafsahu fihima bisyai'in illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Yang bermaksud, sesiapa yang berwuduk seperti wuduk aku ini, kemudian dia menunaikan solat 2 rakaat yang mana dia tidak lalai di dalam solatnya itu, maka akan diampunkan dosa-dosa kecilnya, iaitu dosa yang terdahulu. Riwayat Al-Bukhari 1934. Imam Ar-Ramli juga pernah berhujah menggunakan hadis di atas dalam solat dan beliau telah menjelaskan tentang pensyariatan solat sunat wuduk dan berkata, disunatkan 2 rakaat untuk wuduk dengan cara seseorang itu melaksanakan solat setelah siap berwuduk dengan diniatkan sebagai solat sunat. Solat sunat wuduk juga dikenali sebagai solat syukur wuduk, yang merupakan amalan sunat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sejurus setelah berwuduk. Solat sunat ini juga termasuk di dalam solat sunat muqayyad, iaitu solat yang berkait waktunya dengan wuduk. Disebabkan oleh itu, solat sunat ini boleh dilakukan walaupun dalam waktu yang dilarang untuk melakukan solat sunat. Rasulullah SAW telah menyebut tentang salat ini dan baginda bersabda, sesiapa daripada kalangan Muslim yang berwuduk dan dapat menyempurnakan wuduknya itu, kemudian melakukan solat 2 rakaat dengan menghadap kiblat dengan sepenuh hati, pasti akan mendapat syurga. Riwayat Muslim, Abu Daud dan Nasa'i. Assalamualaikum, saya Amanah binti Muhammad Nasir akan menerangkan mengenai pandangan ulama terhadap hukum menunaikan solat sunat wuduk dalam waktu-waktu dilarang bersolat. Sebelum tu saya jelaskan 4 waktu-waktu dilarang bersolat menurut Syekh Taqiyuddin Al-Hisni dalam kitab Kifayah Al-Akhyar. Pertama, selepas solat subuh hingga matahari terbit. Kedua, ketika matahari terbit sehingga sempurna dan tingginya bersamaan kadar tombak. Ketiga, selepas solat asar sehingga matahari terbenam. Dan keempat, ketika matahari terbenam sehingga sempurna terbenamnya. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Raudah At-Talibin,
Antara solat yang mempunyai sebab adalah solat-solat yang ditinggalkan, sama ada solat fardu atau solat sunat. Jadi apabila terdapat pendapat sahih yang mengatakan bahawa disunatkan mengqada solat-solat yang ditinggalkan, oleh itu dibolehkan untuk seseorang melakukan qada bagi solat-solat fardu dan solat sunat rawatib yang ditinggalkan pada waktu-waktu terlarang kerana sudah menjadi kelazimannya, kebiasaan. Bukan itu saja, seseorang itu juga boleh mengerjakan solat nazar, solat jenazah, sujud tilawah, sujud syukur, solat gerhana dan solat sunat tawaf. Hadis riwayat Abu Dawud, Qais bin Amr berkata, Rasulullah SAW melihat seseorang menunaikan solat selepas dia menunaikan solat subuh sebanyak 2 rakaat. Lalu Rasulullah berkata, solat subuh itu 2 rakaat. Maka lelaki itu berkata, sesungguhnya aku belum lagi melaksanakan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Maka aku melakukannya sekarang, selepas waktu solat subuh. Maka Rasulullah pun berdiamkan diri. Jadi, perbuatan Rasulullah mendiamkan diri ini membuktikan bahawa baginda tidak menghalang berlakunya solat sunat tersebut yang mempunyai sebab untuk dilakukan selepas solat fardu subuh. Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', sekiranya seseorang itu berwuduk pada waktu-waktu yang dimakruhkan ini, maka boleh untuk dia menunaikan solat 2 rakaat, solat sunat wuduk seperti yang telah disebutkan secara jelas dalam kalangan ashab. Imam Ramli pula berkata, dan kedua rakaat itu solat sunat wuduk lah, terhasil dengan solat fardu atau solat sunat yang lain sebanyak 2 rakaat atau lebih, sama seperti 2 rakaat tahiyatul masjid. Kesimpulannya, solat sunat wuduk adalah harus dilaksanakan dalam waktu-waktu dilarang untuk bersolat kerana ia bukan tergolong dalam solat tanpa sebab atau solat sunat mutlak. Sebaliknya, ia dikategorikan sebagai solat-solat bersebab. Yang terakhir sekali ialah rumusan. Secara umumnya, yang kita dapat simpulkan di sini ialah apabila kita melaksanakan solat sunat, sesungguhnya kita akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan diampunkan segala dosa. Kemudian dalam kajian ini juga membahaskan tentang isu-isu yang berlaku pada zaman kini. Contohnya saya akan ambil satu contoh di mana pandemik COVID-19 ini berlaku dan apakah cara, adakah Islam memaksa hambanya untuk tetap solat sunat tarawih di masjid secara berjemaah. Namun setelah dikaji oleh para ulama semuanya, Islam merupakan satu agama yang ruksah dan solat sunat tarawih ini boleh dilakukan secara bersendirian maupun berjemaah di rumah masing-masing. Dan secara umumnya, kesimpulannya, setiap masalah atau kemudaratan yang berlaku untuk melaksanakan ibadah itu mempunyai keringanan ataupun ruksah. Hal ini kerana Islam adalah agama yang mudah dan tidak sesekali membebankan umatnya. Oleh itu, semua Muslim ataupun kita sendiri mestilah merebut peluang dan bekejar untuk melakukan kebaikan, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.